Baik, semalam Setiausaha Agung UMNO Datuk Seri Ahmad Maslan memaklumkan sebanyak 147 daripada 189 bahagian UMNO menolak kerjasama dengan Parti Bersatu. Dan UMNO Pusat katanya sedang mengumpul kesemua usul untuk dibawa ke mesyuarat Majlis Kerja Tertinggi MKT UMNO malam ini. Jadi kita ingin melihat apakah kebarangkalian yang boleh berlaku malam ini dan adakah ia juga beri kesan kepada ahli Parlimen UMNO yang kini sedang menjawat jawatan dalam Kabinet, mungkin menarik diri dan sebagainya. Semua ini kita akan bincangkan bersama Fellow Penyelidik Institut Pendidikan Politik Malaysia, Universiti Utara Malaysia UUM, Dr. Ahmad Zarian Muhammad Nazri. Selamat pagi, Doktor. Ya, selamat pagi. Doktor, apakah yang boleh kita jangkakan dalam mesyuarat Majlis Kerja Tertinggi UMNO malam ini dan adakah kita dapat jangkakan ia tertumpu kepada hala tuju yang baharu? Baik, umum mengetahui bahawa terdapat majoriti besar, ya, 187 bahagian ataupun 189 bahagian yang telah pun membuat ketetapan untuk tidak meneruskan kerjasama dengan Parti Peribumi Bersatu Malaysia PPBM, ya. Dan saya menjangkakan bahawa mesyuarat Majlis Kerja Tertinggi UMNO pada malam ini sudah pastinya akan membincangkan perkara yang dibawa oleh bahagian-bahagian UMNO ini, usul yang dibawa oleh bahagian-bahagian UMNO ini, ya, yang telah pun menolak sebarang bentuk kerjasama dengan PPBM untuk menghadapi PRU 15 nanti, ya. Dan pada pandangan saya, apa sahaja keputusan yang akan diputuskan oleh mesyuarat Majlis Kerja Tertinggi UMNO pada malam ini sudah tentu akan memberikan kesan, ya, kesan sama ada kesan yang positif ataupun kesan yang negatif terhadap kedudukan ahli-ahli Parlimen UMNO di dalam Kerajaan Perikatan Nasional, ya. Sekiranya keputusan itu Majlis Kerja Tertinggi UMNO mengambil keputusan untuk mendengar usul yang telah dikemukakan oleh bahagian-bahagian UMNO yang bermesyuarat sebelum ini, maka sudah pastinya kedudukan kerajaan Perikatan Nasional akan tergugat dan sudah mestinya akan tumbanglah, ya, sekiranya ada arahan daripada keputusan hasil mesyuarat pada malam ini untuk tidak meneruskan hubungan ataupun tidak meneruskan kerjasama antara UMNO dan PPBM pada PRU 15 yang nanti, ya. Dan semalam juga dalam satu perjumpaan di antara Yang Amat Berhormat Presiden UMNO dan juga ketua-ketua bahagian telah menyatakan bahawa ahli Parlimen UMNO perlu keluar daripada UMNO pada bulan Februari nanti, ya. Dan pada ketika ini semuanya perlu bergantung kepada apakah keputusan yang akan dibuat oleh mesyuarat Majlis Kerja Tertinggi UMNO pada malam ini. Adakah doktor melihat bahawa UMNO ini akan bergerak bersendirian pada PRU depan dan mungkin doktor boleh ulas apa yang dapat kita jangkakan hubungan antara parti komponen MN dan PN pula? Ya, kalau melihat kepada future UMNO, masa hadapan UMNO selepas ini, terdapat beberapa pilihan yang ada, ya, terdapat beberapa pilihan yang ada, termasuklah mereka mengekalkan kerjasama. Yang pertamanya, mereka mengekalkan kerjasama yang ada dengan Perikatan Nasional sehinggalah pada PRU 15 yang nanti, ya. Itu antara pilihan pertama. Yang kedua, pilihan yang kedua yang UMNO ada ialah UMNO sudah pastinya akan bergerak secara solo andainya mereka mengumumkan untuk memutuskan ataupun tidak lagi membentuk sebarang kerjasama dengan PPBM, ya, untuk menghadapi PRU 15. Dan juga apabila keputusan untuk bergerak solo ini diambil, sudah pastinya ianya akan memberikan kesan negatif kepada satu lagi coalition yang dibentuk dengan PAS, ya, dalam muafakat nasional, ya. Jadi apa sahaja perbincangan ataupun apa sahaja persetujuan yang telah dicapai dalam muafakat nasional sudah pasti akan terkesan sekiranya UMNO mengambil jalan ataupun UMNO mengambil langkah untuk bergerak secara solo pada PRU 15 yang nanti. Ya, jadi saya menjangkakan beberapa keadaan akan berlaku, ya, seandainya UMNO tidak lagi mahu untuk meneruskan kerjasama dengan PPBM dan ia sudah pastinya akan memberikan kesan kepada Perikatan Nasional dan juga Muafakat Nasional, ya. Semua pihak akan merasai akibatnya daripada tindakan UMNO seandainya mereka mengambil keputusan untuk bergerak secara solo. Doktor sebagai pemerhati politik yang melihat gerak catur politik kita ini, adakah ahli politik kita ini sibuk dilihat berpolitik sehingga lupa yang kita
ketika ini masih lagi bergelut dengan masalah kesihatan dan juga ekonomi. Bagaimana dengan persepsi masyarakat? Apa agaknya pandangan doktor supaya masalah ini selesai dengan cepat? Itulah yang sebenarnya saya sedang memerhatikan, ya, respon ataupun tindakan ataupun maklum balas daripada masyarakat pada ketika ini, ya. Pada ketika ini kita sedia maklum bahawa pandemik COVID kita semakin semakin tidak baik, semakin buruk, ya, bilangan kes semakin bertambah, ya. Tidak menunjukkan penurunan, ya. Selain daripada itu kita juga sedang menghadapi implikasi daripada kesan pertukaran monsun bencana alam yang berlaku di negeri Pahang, di negeri Johor, ya. Akibat daripada tindakan-tindakan ini, terutamanya beberapa, yang saya faham UMNO sedang mengadakan mesyuarat bahagian masing-masing dan kesemua UMNO bahagian sudah pun mengeluarkan usul untuk tidak mahu bekerjasama. Jadi pandangan masyarakat sudah semestinya akan dilihat condong ke arah negatif, ya, terhadap gerakan yang UMNO lakukan ini, dan ia sememangnya boleh memberikan kesan terhadap apa benda-benda baik ataupun jasa-jasa baik yang telah dilakukan oleh Kerajaan Perikatan Nasional bersama UMNO sebelum ini, ya, di mana rakyat ketika ini melihat UMNO seperti seolah-olah inginkan pilihan raya diadakan dengan cepat, ya, dengan alasan bahawa vaksin sudah pun diterima, tetapi kita perlu ingat penerimaan vaksin oleh kerajaan kita bukanlah vaksin tersebut boleh dinikmati oleh semua orang, kan. Ada golongan sasar tertentu yang diberi keutamaan, contohnya, ya. Dengan adanya vaksin nanti ia bukanlah satu jalan ataupun satu point ataupun satu keadaan yang boleh menghalalkan untuk mengadakan pilihan raya secara cepat, ya, kerana pandemik COVID ini masih lagi berlangsung walaupun ada vaksin, ya, dan kita juga sudah pun lihat ada di antara rakyat di luar negara sana, ya, mereka tidak sesuai dengan vaksin ini, malah apabila menerima vaksin ini ada yang sudah pun meninggal dunia ataupun mati akibat kesan buruk daripada vaksin ini. Jadi kita pun tak tahu lagi adakah vaksin itu sesuai ataupun tidak dengan rakyat kita. Maka sewajarnya alasan penerimaan vaksin itu pada pandangan saya bukanlah merupakan alasan yang boleh digunakan untuk kita meminta supaya agar pilihan raya cepat-cepat diadakan, ya. Kerana banyak lagi perkara lain yang perlu diberi keutamaan, ya. Okey, baik Dr. Ahmad Zarian Muhammad Nazri yang merupakan Fellow Penyidik Institut Pendidikan Politik Malaysia UUM.